أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, kerana pada waktu ini kita diberikan kesempatan sekali lagi tuan-puan yang menonton untuk sama-sama kita berada di dalam satu inisiatif, satu slot yang dilakukan inisiatif oleh UICE Followership Academy yang diberikan nama dengan New Norm Talk Show, satu tempat untuk kita sama-sama berdiskusi topik-topik isu-isu semasa. Terima kasih kepada yang sudi sempat berkesempatan pada pagi ini untuk bersama dengan kami. Sudilah kiranya tuan-puan yang menonton untuk sama-sama kita like. Tuan-puan boleh sahaja untuk meninggalkan komen sedikit di bawah sana. Dan untungnya bila kita live bersama-sama ini, tuan-puan boleh bertanya soalan secara live dan insya-Allah kita akan respon daripada masa ke masa. Dan tuan-puan juga jangan lupa untuk share dengan teman-teman kita dalam grup yang ada. Jadi sejauh mungkin sharing ini dilakukan, semakin besar manfaat yang kita peroleh, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian ya, pagi ini kita akan sama-sama membawa topik yang baru kepada yang selalu menonton New Norm Talk Show sebelum ini. Ini adalah siri yang kelima. Alhamdulillah, sepanjang tempoh PKP, inilah antara ilham yang tercetus oleh kami untuk bersama-sama berkongsi dengan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik tuan-tuan sekalian, topik kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu perkara atau satu benda yang sangat menarik yang kami pilih, topik iaitu emas atau duit. Apa pilihan kita? Dekat-dekat musim nak raya ni, tak berapa lama hari lagi lah kita akan berhari raya. Jadi apa pilihan kita? Emas atau duit? Sebenarnya bukan untuk hari raya sahaja tuan-tuan. Topik ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan kerana banyak bias dan banyak mental fallacies yang berlega di luar sana, di sekeliling kita, yang menyebabkan kita seringkali mendapat maklumat yang tak semuanya betul dan tak semuanya juga salah. Jadi insya-Allah New Norm Talk Show ini kita buat, inisiatif kita adalah untuk try the best, diskusi kita, perbincangan kita ini tidak memilih ataupun tidak memihak kepada mana-mana orang atau mana-mana syarikat dan sebagainya, tidak. Ia hanyalah contents fokus kepada knowledge semata-mata, dan di hujung nanti tuan-puan yang mendengar, tuan-puan yang menonton, sama-samalah kita melakukan keputusan berdasarkan maklumat yang kita ada. Dalam elemen atau dalam ilmu critical thinking tuan-puan ya, antara sebab kenapa kita tak boleh membuat keputusan dengan betul atau kita membuat keputusan yang kadang-kadang dia mirip kepada salah atau merugikan adalah kerana knowledge kita tidak cukup. Maklumat kita tidak cukup. Lalu kita membuat keputusan berdasarkan maklumat yang kita ada sahaja. Maka sebab itulah New Norm Talk Show kita buat adalah untuk menambahkan lagi, tambahkan lagi knowledge kita sebanyak mungkin supaya kita boleh membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. So, tuan-tuan sekalian, emas atau duit, apa pilihan kita? Seperti mana biasa, tuan-tuan, saya tidak akan berseorangan. Saya akan bersama dengan seorang yang saya kenal, yang saya kira beliau sangat memiliki pengalaman yang banyak dalam hal ehwal emas ini, terutamanya emas fizikal. Dan berita baiknya ialah beliau adalah seorang kaki tangan kerajaan. So kita faham kaki tangan kerajaan ada gaji, ada duit ya. Dan kenapa tiba-tiba beliau cenderung minat ke arah untuk menyimpan emas? Ini yang kita sama-sama nak belajar daripada beliau, yang saya melihat untuk sama-sama kita bawa ke dalam New Norm Talk Show ini untuk kita mencari ilmu bersama dengan beliau. Sebelum itu tuan-puan, kenapa, apa rasionalnya emas ini dengan musim PKP ni? Kenapa dia menjadi new norm? Kalau kita perasan, kerana PKP ni, musim-musim PKP ni tuan-puan ya, kita dah jadi orang yang sangat berkira-kira untuk berbelanja. Betul? Kita tengah mencari kaedah yang terbaik
bagaimana untuk melindungi wang kita itu daripada tak habis cepat. Tapi ramai orang terlepas pandang tentang ini. Selain daripada kita melindungi wang kita daripada rosak, maksud saya rosak fizikal, terkoyak, kena air dan sebagainya, ada satu lagi benda yang kita mungkin nak kena lindung juga, iaitu melindungi nilai wang kertas kita itu daripada dimamah dengan inflasi. Inflasi ni tuan-puan tak payah tunggu COVID-19. Inflasi ni ia berlaku kerana ia adalah wabak bencana daripada ekonomi kerana penggunaan wang fiat yang tidak dikawal ini. Jadi tuan-puan sekalian, ini semua yang kita nak tahu. InsyaAllah saya bawakan tuan-puan bersama-sama dengan kita pada pagi ini orang Kelantan. Yang kita sedia maklum, orang Kelantan ni memang mahir bab-bab emas ni, satu. Keduanya, beliau adalah pembimbing dan penyimpan emas fizikal. Sebab discussion kita ni adalah tentang emas fizikal, bukan tentang emas investment itu. Dan yang ketiga, beliau adalah seorang pegawai dietetik. Pegawai dietetik. Ini boleh juga menasihati kita nak makan apa yang terbaik, apa yang tak boleh makan ini. Daripada Kelantan, saya bawakan tuan-puan Tuan Muhammad Hilmi bin Yaakob. Silakan Tuan Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Salihi kerana menjemput saya pada pagi ini, dan tahniah kepada tuan-tuan semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Wah, Tuan Hilmi ada di Kelantan ya sekarang Ya, di Kota Baru. Kota Baru. Macam mana sambutan raya Kelantan ni? Memang menyambut memang preparation sangat baik ya. Saya teringat lagi bazar Ramadan di sana. Bazar Ramadan tak adalah tahun ni. Tak ada tahun ni. Ada di rumah-rumah saja, dijual di tepi-tepi jalan itu aja. Alhamdulillah. Okey. Baik Tuan Hilmi, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Kita sedia maklum topik kita pada pagi ini adalah emas atau duit. Apa pilihan kita? So kita try the best untuk berdiskusi dengan tidak memihak kepada mana-mana. Kita nak try tanpa prejudice, kita discuss content knowledge, sebab ada dua pandangan. Satu mengatakan menyimpan emas yang terbaik di musim-musim bencana ini, dan satu lagi pihak mengatakan bahawa kalau semua orang convert emas, ekonomi kita macam mana nak move dan sebagainya. So kita nak discuss tentang ini, dan akhirnya kita nak tengok which one is the best. Nampaknya tidak ada siapa betul, tidak ada siapa yang salah. Yang ada hanyalah kerana kita tidak ada knowledge yang cukup untuk membuat keputusan kita. So saya nak mulakan dengan ini Tuan Hilmi Sejarah dululah. Kita buat sejarah dulu, boleh InsyaAllah boleh. Kita sedia maklum yang emas ni zaman tok nenek moyang kita dulu sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan mereka lah. Yang kalau kita go through sejarah-sejarah mereka, terutama zaman British dulu kan, ketika mana British kembali menjajah melalui penjajahan Jepun itu, ramai orang pada waktu itu mengubah duit kepada emas, kerana wang yang ada pada waktu itu, wang Jepun yang kita kenal dengan duit wang pokok pisang tu, gambar pokok pisang tu, telah jatuh kepada nilai yang kosong, nilai sifat, sebab tak diiktiraf oleh pemerintah, oleh kerajaan British pada waktu itu. So apa cerita sebenarnya? Mungkin Tuan Hilmi ada beberapa maklumat yang boleh kita kongsikan dari segi sejarah dulu yang menyebabkan emas ini sangat relevan pada waktu bencana. Silakan Tuan Hilmi. Okey, terima kasih pada Ustaz Salihi atas soalan ini. Kita tak boleh nak lari daripada sejarah. Sejarah telah berlalu, dan apa yang kita boleh ambil daripada sejarah ini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk akan datang. Kalau cermin kereta, kita tengok sejarah ini dengan cermin sisi, side mirror sahaja. Kita tengok sejarah untuk kita pergi ke depan. Jadi tujuan untuk kita tengok kepada sejarah ini untuk kita pergi ke depan. Saya nak mulakan dengan saya teringat nenek saya, dia ada satu kacing baju kebaya dalam bentuk emas. Kacing baju kebaya tu tuan-tuan, daripada dia kepada anak dia, kepada cucu dia, ada sampai sekarang. Masih ada kepada anak cucu dia, masih simpan kacing baju tersebut. Kalau tuan-tuan tak tahu, butang baju yang ada 4 keping pound Amerika tu, dibuat kacing. Itu masa tu saya tak tahu kenapa mereka itu orang-orang yang dahulu dia simpan dalam bentuk macam tu. Nenek saya juga, gigi geraham ni ada emas. Satu gigi geraham ada emas. Moyang saya 2 gigi dia daripada emas. Saya pun tak tahu kenapa mereka ini menjadi ke emas. Mereka ni seolah-olah
seolah-olah teruja nak jadikan emas sebagai bahan simpanan. Rupa-rupanya bila saya baca sejarah, bila saya kenal emas, rupa-rupanya mereka telah mengalami satu fenomena keadaan ekonomi yang begitu meruncing. Mereka telah mengalami proses kemiskinan 2 kali. Ni saya suka sebut ni, proses kemiskinan 2 kali, mereka jatuh miskin 2 kali. Tempoh peralihan daripada British ke Jepun, sekali siapa yang simpan duit British pada waktu itu, di zaman Jepun tak dapat nak guna lagi dah. Jepun Mereka tak boleh guna, tak iktiraf. Jepun ambil tanah Melayu dalam 3-5 tahun sahaja, mereka dah apply wang lain, itu wang pokok pisang. Wang pokok pisang. Ini saya tanya sendiri ayah saya ni, moyang saya ni dia peniaga. Dia jual tikar, dia jual kuih muih dekat bandar Pasir Mas. Dia jual banyak duit, berbanding dengan orang lain dia banyak duit. Dengan orang kampung lain banyak duit, dia beli tanah, dia beli sekian-sekian, tapi ada juga duit itu tak sempat nak beli tanah. Dia simpan dalam bantal, tidur saja. Bila British ambil alih tanah Melayu, apa jadi dengan duit pokok pisang tersebut? Duit pokok pisang tersebut tuan-tuan jadi bahan bakar sahaja. Kertas, hanya kertas. Dia kembali kepada nilai asal, kertas itu kosong. Tidak ada sanadan kepada mana-mana. Bila pemerintahan Jepun beralih pula kepada British, duit Jepun tak boleh nak digunakan juga. Jadi sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawa emas begitu berguna. Sampai hari ini emas yang gigi nenek saya, moyang saya itu masih ada pada hari ini. Buta baju masih ada pada hari ini. Jadi apa yang kita nak ambil iktibar daripada sejarah ini, sejarah tak menipu. Dan sejarah yang berlaku pada zaman Jepun ni baru saja berlaku. Tempoh 50-40 tahun. Orang yang hidup pada zaman ini masih hidup pada waktu itu masih hidup pada zaman ini. Mereka dah alami suasana tersebut, dan kita yang zaman milenial ini, zaman anak muda yang tidak kenal sejarah ini, saya rasa cukup sesuai untuk kita belajar daripada sejarah yang berlaku itu. Itu permulaan daripada saya. Okey, baik. Kembali kepada Tuan Salih. Terima kasih Tuan Hilmi. Saya tengah memonitor juga soalan-soalan seandainya ada yang bertanya ya. Cuma dia tak appear dekat saya punya sistem StreamYard ini, tapi dia appear dekat saya punya mirroring lah ya. Saya tak pasti kenapa dia tak appear ni, tapi boleh dibaca lah ya. Mohon maaf ya kepada tuan-puan yang saya tak dapat nak upload soalannya, tapi saya boleh membaca soalannya. Jadi terus communicate dalam Facebook itu, saya boleh membacanya. Contohnya Cikgu Asmah Ashad, ini daripada Sarawak ini, sebut bahawa nenek saya pun ada gigi emas sewaktu arwah masih hidup. So ini menguatkan lagi apa yang Tuan Hilmi katakan bahawa rata-rata orang dahulu mereka ini menjadikan emas sebagai saya kata mungkin barang peribadi mereka lah ya, sebab tu dia letak dekat gigi. Mungkin itulah tempat yang paling selamat barangkali kan, sebab dalam mulut dia siapa nak curi kan. Benda pula melekat dekat gigi kan, satu. Kemudian dia jadikan juga butang baju, maknanya milik yang dekat dengan badan dia, yang dia boleh senang dia jaga kan. Barangkali kita tak tahu kerana zaman tersebut tidak ada lagi jongkong emas, tak ada lagi bar seperti mana yang dijual pada hari ini kan. So itu sejarahnya. Ketika mana berlakunya ancaman ekonomi, British tak iktiraf Jepun, Jepun tak iktiraf British, maka pada waktu itu wang kertas sudah tak bernilai lagi sebab ia diiktiraf oleh pemerintah ataupun oleh kuasa yang tertentu pada waktu itu. So cara paling selamat pada waktu itu tok nenek moyang kita aja ialah convert jadi emas. Sebab emas dia dapat dia selamat dalam semua keadaan sebab dia sendiri memegang nilainya. Okey, jadi sekarang ni kita nak pergi pula ke zaman kita. Jadi soalan yang saya mungkin boleh ajukan kepada Tuan Hilmi dan mungkin juga yang lain yang menonton kita ni. Terima kasih yang menonton, ramai juga yang menonton pagi ni, alhamdulillah ya, pagi-pagi Jumaat ni. Adakah ada soalan saya agak provoke sikit ya. Adakah ia akan berlaku lagi di masa akan datang? Maksud saya masa kita lah. Dan kalau tak berlaku sekarang, mungkin berlaku di masa akan datang. Maksudnya duit kertas kita itu yang kita tengah gunakan sekarang ini tiba-tiba tidak diiktiraf lagi. Untuk rekod, duit kita saat ini ditambat atau diikat dengan nilai USD. Yang kita sedia maklum USD dah jatuh ke paras negatif ya. Jadi adakah in future dalam beberapa tahun akan datang tiba-tiba orang sudah tidak mengiktiraf USD dan automatik duit yang mana yang ditambat dengan USD juga
tidak diiktiraf. So bagaimana dengan duit kita yang dalam bank tu? Bagaimana duit kita yang ada dalam beg duit kita saat ini? Apabila dia dah jatuh nilai kosong, so apa kaitannya COVID-19 dengan ekonomi dan sekaligus dengan duit simpanan kita? Tuan Hilmi, kita nak disclaimer dulu ya. Kita bukan pakar ekonomi ni. Betul. Kita nak, Saya bukan pakar, saya pakar pemakanan. Ya. Kita bukan kita bukan orang yang pakar dalam ekonomi, tapi kita bukan nak cakap tentang ekonomi sebenarnya. Kita nak cakap kita sebagai consumer, kita sebagai pengguna. Realitinya kita adalah pengguna, pada kita lah yang ada duit tersebut. Pada kita lah yang kita nak beli barang ke apa semua. So kita nak bercakap pada sudut kita sebagai consumer, bukan tentang pakai ekonomi macam mana berlaku apa semua, tak. So bagaimana pandangan Tuan Hilmi tentang itu? Silakan. Okey, saya rasa saya suka untuk petik sejarah yang bukan lama, baru saja berlaku di dunia ini. Kita ambil, tuan-tuan boleh cari, boleh search dekat Google Zimbabwe punya keadaan keuangan. Zimbabwe, Venezuela. Saya nak petik sejarah Zimbabwe lah. Zimbabwe ni mata wang dia jatuh sampai 0,0005% sampai 25% dekat depan untuk inflasi. Sampai tahun 2009 baru saja berlaku, dalam 11 tahun yang lepas. Duit Zimbabwe yang menggunakan dolar Zimbabwe pada waktu itu, pada sekarang ini, sampai sekarang ini tak bernilai langsung. Mereka terpaksa adapt duit daripada 9 mata wang masuk ke dalam Zimbabwe untuk digunakan di Zimbabwe tersebut. Tuan-tuan, saya na'udzubillah, kita tak nak Malaysia alami suasana begini. Tapi kalau kita nak protect awal, kita belajar daripada tempat lain. Ya, lambat laun kita tak tahu. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Tapi kalau kita belajar daripada tempat lain, daripada sejarah, kita boleh prevent benda ini berlaku pada kita sendiri. Okey, berbalik kepada soalan COVID-19. Sebenarnya sebelum COVID-19 ada berlaku peperangan ekonomi antara US dengan China. Pada waktu itu emas dah naik harga dah, lebih RM200 segram dah. Pada November, Disember, bermulanya COVID-19 ni, harga emas lagi naik. Sebab apa? Sebab benda COVID-19, benda kita tak jangka. Benda tak jangka, dia menimbulkan panik kepada pelabur-pelabur besar yang beli emas bertantang ni. Menimbulkan panik yang ada saham, yang ada peniaga besar-besar, mereka tak boleh nak teruskan. Saham pun jatuh, bisnes pun tak boleh nak diteruskan, pekerjaan pun tak ada, hilang pekerjaan. Jadi benda macam ni, dia menimbulkan panik, menimbulkan rasa nak selamat. Mereka convert kepada emas, harga emas meningkat, naik daripada Julai ke
keluarkan itu dah tak boleh nak dikawal. Sebab dulu wang kertas diikat pada emas. Tapi apabila terlalu banyak wang fiat dikeluarkan, dia sudah tak lagi diikat pada emas. Itu ceritanya. So sebenarnya wang kertas itu adalah wang kertas yang diiktiraf oleh sesetengah orang ataupun oleh beberapa kuasa saja. Yes. Dan kuasa itu ialah kuasa yang meliputi seluruh dunia Besar. kan, yang kontrol seluruh dunia. So dikatakan, ini kita tak ada bukti lah untuk mengesahkan, tapi dari segi logiknya ada apabila kita membaca pattern-pattern yang ada di situ kan. Cryptocurrency ini adalah satu strategi bagaimana untuk melupakan kepada wang kertas yang sudah tak boleh dikawal lagi itu kepada dalam bentuk digital pula. So itulah caranya bagaimana untuk menghilangkan ingatan orang ataupun pertanyaan orang tentang wang kertas yang diikat pada emas tu diubah kepada cryptocurrency, dan sekarang pun kita dah nampak duit kita semua dah diubah kepada digital. Betul? Dia kepada jenis-jenis pay ni kan, jenis masuk duit kita tu convert kepada angka digital. So kita membeli dengan menggunakan angka digital, tolak-tolak dekat situ sahaja. So end up orang dah tak pegang lagi duit kertas dan orang hanya memegang elemen-elemen digital begini, termasuk juga dengan cryptocurrency. Pada saya secara peribadi Tuan Hilmi, saya melihat bahawa ini hanya dikatakan mengikat pada emas juga, sebab kripto tu katanya diikat pada emas juga, tapi dalam bentuk digital. So again, selagi mana tidak ada emas fizikal depan mata kita, kita boleh terus persoalkan lah. Selagi mana kita tak pegang emas daripada mata kita tu, selagi itulah kita nak tahu juga macam mana boleh berlaku begini. Daripada buat cryptocurrency, kenapa tak pegang emas saja? Satu soalan juga yang boleh kita sama-sama bincangkan kan. Okey, baik. Kita pergi kepada discussion seterusnya. Nampaknya tak ada lagi soalan yang tanya. Mungkin semua orang masih lagi menanti-nanti. Sila tanya soalan. Apa yang boleh kita discuss ni. Tuan-puan, topik kita pada waktu ini adalah emas atau duit.
ada. Tiga-tiga pun ada, tak ada masalah. Ya. Kita jangan fokus pada salah satu. Saya sendiri pun ada tabung haji, saya sendiri pun ada SB, saya sendiri pun ada emas. Jadi jangan letakkan satu tempat yang kita rasa betul lah tabung haji ni macam kenaikan dia sekian, ASP sekian, bagus, kau kena beli, kau kena buat financing ASB sekian, itu boleh. Tapi dalam keadaan sama jangan lupa ada juga secure kita dalam bentuk emas. Letaklah percentage, mungkin 10% kepada tabung haji, 10% kepada emas, 10% kepada ASB. Itu senang cerita, habis. Tak ada siapa boleh banding. Okay? Baik. So, idea yang Tuan Hilmi nak sampaikan ialah dia tak boleh nak dibandingkan. Sebab dia adalah instrumen yang berbeza. Walaupun dalam topik yang sama, dia investment juga. Kita letak tabung haji sebab kita nak invest. Tapi bila saya sebut nak invest ni, satu ketika dulu Tuan Hilmi ingat tak ada isu kan? Kita simpan tabung haji ni bukan nak invest kan? Kita nak simpan nak pergi haji. Itu soalan tak selesai juga tu. Berterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi orang yang niat letak tabung haji sebab nak invest, dia keluarkan duit dia lah. Sebab dia tahu aku nak invest ni, aku dah pergi haji dah. Jadi dia cari pula instrumen yang lain. Tiba-tiba datang pula, kenapa nak keluarkan duit? Letaklah simpan. So tak selesai-selesai juga kan. So ideanya ialah kita tak boleh nak bandingkan ASB, tabung haji dan emas sebab dia adalah macam tadilah, dia adalah alat yang berbeza. Okay, alat yang berbeza. So Tuan Hilmi cadangkan tadi, kita letakkan ratio lah, nak letak tabung haji berapa simpan kan. Kemudian nak letakkan di ASB berapa. Maksudnya investment dalam bentuk wang kertas itu letakkan. Betul. Tapi jangan lupa berapa ramai dalam kalangan kita yang ada invest dalam bentuk emas fizikal. Betul. Kita mungkin ada ratus ribu, puluh ribu dalam tabung haji, dalam ASB. Tapi dari segi fizikal emas, ada tak kita simpan? Itu soalannya. Sebab itu topik kita hari ini ialah emas atau duit. Dan mungkin di hujung nanti kita boleh buat satu resolusi, sebenarnya kedua-duanya sekali kita perlu. Sebenarnya dua-dua kita perlu. Sebab duit kita perlu untuk gerakkan ekonomi itu sendiri. Sebab ekonomi kita bergerak dengan duit, bukan dengan emas. Tapi emas juga penting sebab kita nak melindungi nilai wang kertas kita yang semakin hari semakin susut. Inflasinya semakin hari semakin kurang kan nilainya. Dan apa jadi bila USD dah down sampai negatif ini, so apa jadi pada duit kertas kita nanti? Yang kita khawatir dia akan berulang seperti mana wang pokok pisang tu. Bila sampai wang pokok pisang tuan-puan, duit kita dalam tabung haji ke, duit kita dalam ASB ke, dia wang kertas kan. Sebab tuan-puan kena ingat ya, bank dia menjamin duit kita daripada hilang. Duit kita dari fizikal duit hilang. Tapi bank tak menjamin nilai duit itu hilang. Betul? Itu yang kadang-kadang kita ingat tak apa, selamatlah simpan dalam bank ni kan sebab duit kita tak hilang. Betul, duit memang tak hilang. Tapi nilai itu semakin hari semakin hilang kerana ia dimamah dengan inflasi. So the reason why kita cari emas ni supaya duit kita itu dapat dilindungi. Kita bukan nak 100% ni, sekurang-kurangnya dapat dilindungi sedikit in case apa-apa berlaku di masa hadapan. Okey, itu idea daripada Tuan Soleh. Saya ada satu tambahan sikit point kat sini untuk saya terbaca dalam The Star tahun lepas, tahun 2019, dia kata inflasi ni, the World Bank melaporkan Malaysia akan mengalami inflasi tahun depan. Maksudnya tahun ini, tahun 2020 ini 1.5 ke 2% setahun. 1.5 ke 2% setahun. Kalau kita fikir sikit je 1.5-2% setahun. Tapi kalau kita ambil jangka masa yang panjang, contoh saya ambil umur saya. Umur saya 34 tahun. 34 tahun darat 2%. Saya mengalami inflasi bermula saya lahir 68%. It means that kalau saya ada RM100, saya ada RM100 sejak daripada umur saya setahun dulu. Umur saya setahun, saya simpan je RM100 tu. Hari ni saya nak guna umur saya 34 tahun, saya dah hilang RM68. Saya boleh belanja RM32 sahaja. Walaupun daripada RM100 tu. Walaupun RM100. Bagaimana duit RM68 tu? Inflasi. Dimakan secara terhormat. Dimakan oleh inflasi secara terhormat. Dia hilang dengan sendirinya. So kalau orang tanya, tuan macam mana kita nak dapatkan balik duit kita? Contohnya kan. Sebenarnya kita tak dapat balik duit kita. Duit kita masih ada RM100. Nak dapatkan balik nilai yang hilang. Berapa tu? 64. 34 darab 2, 68. RM68 yang hilang
hilang atas nilai lah kan, hilang atas nilai tu nak dapatkan balik. Memang jawapannya tak dapat lah, sebab benda itu adalah satu inflasi kan, dia memang hilang begitu. Itulah resikonya apabila menggunakan wang fiat. Itu resikonya. Sebab dia tak dikawal, apabila wang kertas tu dikeluarkan tanpa kawalan, dia akan hilang nilainya dalam bentuk inflasi. Okay. Now, saya nak pergi kepada persoalan seterusnya. Ni dah orang ramai tanya ni. Sayangnya saya tak boleh nak appear di skrin. Minta maaf ya yang mana yang menonton ya, sebab saya tak pasti apa yang menyebabkan yang tak boleh nak keluar ni. Tapi tak apa, saya boleh baca di sini. Antara soalan yang ditanya adalah saya pilih dulu ya. Antaranya adalah daripada Tuan Abdul Razak Abdul Rahim ya, iaitu apakah perbezaan pelaburan emas dengan pelaburan perniagaan? So pelaburan emas itu pun sendiri dah pecah dua tu, sebab ada orang melabur dengan emas, ada orang menyimpan dengan emas. So kemudian dengan pelaburan dalam bentuk perniagaan. Okay, Tuan Hilmi ada idea untuk itu? Silakan. Ada. Respon dulu. Okay, silakan. Okay. Dia betul. Sebenarnya pelaburan yang cukup beruntung adalah bisnes, perniagaan. Kalau bisnes, keuntungan dalam masa setahun 200% daripada modal kita, itu tidak mustahil kepada bisnes. Kalau saya parking, saya buat bisnes nasi lemak. Nasi lemak saya, modal saya RM1 je satu bungkus. Tapi saya buat modal RM200. Dalam masa 2-3 bulan saya boleh ada RM2,000. Itu maksud saya adalah pelaburan dalam bisnes ini dia infinity, dia boleh berapa ratus sekalipun. Tapi kalau dalam pelaburan, apa saja pelaburan dalam bentuk emas ke, saham ke, dalam bentuk bond, yang bersandarkan kepada instrumen keuangan, kalau untung 20% pun dah cukup baik dah. Dah cukup baik. Tak ada keuntungan yang melebihi 20%. Itu pesanan Aziz Ali. Dia kata kalaulah engkau berlabur dalam satu instrumen keuangan, untung 40%, 50%, itu tanda-tanda scam. Itu pakar sebut Jadi kalau nak melabur, kalau ada modal, buat bisnes. Untuk pelaburan ini nak tambah sikit-sikit tak apa. Itu saja. Itu pandangan saya. So kita kena clarify dahulu ya, tuan-puan yang mungkin bertanya tentang ini, kita nak beli emas tu ataupun kita nak dapatkan emas tu untuk apa? Niat kita adalah untuk invest atau nak menyimpan. Ingat simpan tajuk lain tu, iaitu kita nak melindungi kertas kita tu. Itu yang kita bincang pada awal tadi. So kalau invest itu cerita lain. Dan emas ni dia bukan invest beli hari ni esok dah untung. Tak. Kan invest ni dia makan masa. Sekurang-kurangnya berapa tu ini? Setahun, 2 tahun. Sekurang-kurangnya 2 ke 5 tahun. 2 ke 5 tahun. So orang yang invest dia akan rasa tak happy lah, 5 tahun baru nak nampak keuntungan ni. So nampaknya emas bukan laluan terbaik jika nak invest dengan cepat. Ada lagi laluan lain lah, instrumen yang lain. Dengan kita mengambil kira pakar-pakar macam Tuan Aziz Ali sebut tu kan, hati-hati juga kena tengok keuntungan tu berapa banyak. Kalau 45% keuntungannya itu adalah tanda-tanda alamat-alamat scam lah. Alamat-alamat scam. Kalau dia menjamin keuntungan yang sampai separuh daripada prinsipal yang kita bagi itu. Okay, so clarify dahulu tuan-puan yang menonton ni, kita nak emas ni untuk apa? Okay, nak invest, take note, dia bukan cerita hari ni beli, esok untung. Tidak. Invest emas, dia prolong, lambat, dia take time. Tapi kalau kita niat beli emas untuk convert duit kita itu menjadi emas, supaya nilai yang ada pada wang kertas kita itu dilindungi, tak dimamah dengan inflasi, sebab emas dia kalis inflasi. Now, inilah laluan yang terbaik. Okay, Tuan Hilmi, begitu ya yang saya boleh simpulkan daripada apa yang dia sampaikan. Okay. Saya nak remind tadi, yang saya cakap keuntungan 45% tu bertahun, by tahun lah, dalam masa setahun. Kalau lebih lanjut, lebih lama mungkin sampai 50% per year, annually. Yang saya cerita yang keuntungan saham, keuntungan pelaburan tu, kalau 40% tu, keuntungan tu boleh capai tapi ambil masa. Maksudnya kalau ada petikai, ada keuntungan saham saya 50%, ada, tapi mungkin ada teknik, ada dia ambil masa yang lebih lama. So melabur dengan perniagaan pun okey, melabur dengan emas pun okey, dengan dengan laluan yang tertentu lah, dengan story dia yang tertentu yang berbeza, dia punya game dia tak sama di situ. Okey, alright, clear, sangat cantik itu.
Okey, seterusnya saya nak respon juga kepada ada yang bukan hanya tanya soalan ya, ada yang ucap selamat hari raya pun ada ni Tuan Hilmi. Selamat Hari Raya. Contoh je ini mungkin apa klien Tuan Hilmi ni, Mikael Al-Mukri Ayub. Terbaik Tuan, isteri saya Qanaah Aslah pun dah join PG dengan Tuan Hilmi, lepas ni anak saya pula. Okey. So yalah, kita bukan nak cerita mana tempat produk apa, so kita bukan lagi. Bukan. Kita nak go for knowledge dulu, bagi orang faham kenapa ni. Sebab di sini pun dah ada kekeliruan. Sebab yalah, keliru itu berlaku kerana kita tak cukup maklumat kan. Falasis, mental falasis yang berlegar di sekeliling kita. Masing-masing kata, tak payahlah beli emas, kalau tak duit dalam tabung haji lagi bagus lah. Tak fikirlah, cukup tahun dia clearkan zakat kita dan kau tunggulah keuntungan daripada apa yang perniagaan tabung haji buat tu. So betul juga, cuma kita nak tahu di mana perbezaannya. Itu yang penting tu, supaya tak nampak dia disekalikan. Okey, Cikgu Asmah respon lagi. Rasanya, ini panjang sikit ya. Rasanya kita perlu buat keputusan melabur dengan membeli emas. Terus buat keputusan Cikgu Asmah kita baru tak habis discuss lagi ya. Sekiranya memang ada wang ke arah itu. Okey, kalau ada wang, saya setuju. Sebab emas ni kalau tak ada wang memang kita tak boleh nak buat lah. Sebab idenya kita menukar wang kepada emas. So kalau tak ada wang, kena cari duit dulu. Itu ceritanya. Okey, bukan sebab tak minat menggunakan barang kemas. Kita tak perlu beli. Kita sendiri boleh lihat emas semakin meningkat harga, sedangkan nilai mata wang semakin menurun. Ya, saya pernah dengar discussion tentang emas ni sebenarnya sesuatu untuk orang bujang. Ini satu falasis dah kan. Sesuatu untuk orang bujang. Saya pun terfikir, kenapa orang yang kahwin tak boleh beli emas? Dan orang perempuan suka emas. Orang lelaki ni macam tak berapa sangat. Sebab itu saya jemput Tuan Hilmi ni. Saya nak buktikan bahawa ada je orang lelaki yang sangat cenderung kepada emas. Untuk kita nak mematahkan falasi-falasi ni lah. Falasi ni kepercayaan-kepercayaan kan. Emas equal to wanita.
menggantikan kan, buat duit menggantikan nilai emas ni, dan akhirnya dipaksa pula seluruh dunia pakailah dengan sebab-sebab yang tertentu lah kan, sebab-sebab yang tertentu. Okey, terima kasih. So saya tertarik tu, kalau ingat zaman dulu kan, orang tua dulu bila mereka pergi Mekah naik kapal laut kan, selalu kita dengar mereka balik dengan membeli emas. Orang tua dulu ni ya. Balik daripada Mekah ibadah haji kan, pakai kapal laut kan take time berbulan-bulan, tak macam sekarang kan. Balik mereka beli emas. So mereka beli emas di sana untuk bawa balik, dan ya, dia bukan tertakluk kepada perempuan sahaja, sebab mungkin selama ni kita nampak emas perhiasan ialah orang perempuan lah pakai, tapi kita lupa bahawa orang lelaki juga boleh untuk berinteraksi dengan emas ni dengan cara membeli dan menyimpannya. Kedua-duanya tu kena zakat tu ya, walaupun perhiasan ada dalil yang mengatakan tak kena, tapi ada uruf tertentu sehinggalah dia melebihi uruf, melampau sangat kan, sampai 800 gram simpan. Bukan simpan, pakai. Kan, walaupun dia bertukar-tukar kan, maka di sanalah ada had zakatnya di situ. Okey, Tuan Hilmi, kita nak pergi kepada satu lagi soalan sebelum saya respon kepada yang saya tengah monitor ni. Soalan yang masuk banyak juga sebab saya nak tengok yang mana yang kita nak go through satu-satu. Apa beza ini untuk orang awam macam kami kan, macam saya ni kan, apa beza emas 916 dengan 999 kan? Dan kalau di Kelantan dia ada dinar kan, dinar 917 kan. Dia ada number lah Tuan Hilmi. Ini number ni number apa sebenarnya ni? Boleh Tuan Hilmi cerita sikit. Okey, dia ini 916, 91. Dia sebenarnya kategori emas ni dia sampai banyak kategori, 13 kategori tak silap saya. 916 merujuk kepada ketulinan emas itu. 916 tuan-tuan ambil, cuba ambil kalkulator sekejap. Tuan-tuan darab 24 bahagi dengan 22, keluar berapa? 91.6 kan? Itu maksudnya 91.6 itu adalah ketulinan emas yang emas yang betul-betul emas ada 91.6% saja. Selebihnya adalah logam lain. Jadi emas yang 916 ni sesuai untuk jadikan barang kemas. Sesuai untuk jadikan barang kemas sebab dia keras, dia tak lembut. Kalau jatuh tak bengkok, tak kemik, tak mudah rosak. Tapi itu untuk barang kemas. Kebiasaannya untuk gold bar ataupun dinar, jongkok emas untuk pelaburan ataupun simpanan, dia emas 999.9 ataupun kita panggil 24 karat. Kalau 916 dipanggil 22 karat. Karat tu bukan karat kita tahu karat, tapi karat itu adalah unit antarabangsa. Emas 24 karat dia ada 4. 999.9, 999, 995, 99. Ada 4 kategori untuk 24 karat. Jadi kalau kita pergi ke bank ke mana syarikat-syarikat emas yang ada jual 995 pun 24 karat juga. Maksudnya 995 adalah 99.5% adalah emas. Dia emas ni di dunia tak ada emas yang 100%, tak ada. Tak wujud emas yang 100%. Saya pun tak tahu kenapa. 9.9 tak ada. tu dah kira paling pure tu kan? Paling pure. Okey. Okey. Jadi ada lagi kategori emas yang lain, 18 karat, 13 karat, macam-macam ada lagi ketulinan lain yang bergantung kepada fungsi emas tu. Beza fungsi, beza ketulinan dia. Saya teringat bila Tuan Hilmi sebut begitu, waktu saya kerja dengan zakat dulu, saya pernah bekerja dengan zakat Pulau Pinang dulu satu ketika dulu. Dan bila musim-musim macam Ramadan ini ataupun hujung tahun akan datanglah penyimpan emas, pemakai emas ni untuk bayar zakat emas kan. Jadi dia tanya saya lah, saya punya emas saya ni 916 dia kata. Bukannya purely emas. Maksudnya ialah macam Tuan Hilmi sebut tadi kan, dia bukan bawa 999 sebab tidak ada barang perhiasan emas yang dibuat dengan emas 999 kan, sebab dia lembut. Dia rosak cepat kan. So the reason why dia kena bercampur dengan logam yang lain supaya dia lebih keras untuk kita pakai everyday kan. Jadi kami ni bila nak kira zakat emas, zakat atas barang perhiasan dia tu, jadi kita kira atas emas lah kan. Kita tak boleh kira, takkan kita nak cungkil mutiara dia, kita nak keluarkan apa benda, sebab dia kata ini bukan pure. Sepatutnya kita tak boleh calculate 100% atas emas itu kan, sebab ada lagi logam-logam lain di situ. So soalannya ialah macam mana kita nak tolak logam-logam yang ada dalam tu, kita pun tak tahu dia bercampur
Macam mana kan? Logam. Dan benda ni pernah dibincangkan di peringkat kami lah waktu saya kerja dulu ni. Saya just nak share pengalaman. Dan rupa-rupanya dia ada beza 916 dengan 999. Tetapi fatwa untuk memudahkan kaedah, dia panggil babul ihtiyat. Kita ambil bab yang paling selamat, iaitu kita tetap mengiranya atas 99.9. So dia tak boleh nak cungkil kan, mutiara tersebut tak boleh. So saya terfikirlah, macam mana kalau faham perhiasan dia, mutiara dia besar tu, tapi emas dia sikit je. Kan? Emas dia sikit je. Tapi dia punya mutiara gedebak. Bila kita timbang, yang mungkin 70% tu berat adalah berat mutiara, 30% lagi adalah berat emas sahaja, tapi tetap dikira atas 999. Ini saya nampak ada kekurangan sedikit yang tak boleh nak dielakkan lah. Sebab takkan kita nak cungkil mutiara dia kan, timbang dulu dan bubuh balik, marahlah dia. So nampaknya ada kelebihan kalau simpan 999 ni. Cuma kekurangannya tak boleh nak pakai tak boleh nak pakai. Tapi kalau 916, kelebihan dia boleh pakai. Tapi waktu nak bayar zakat nanti tu, dia akan ada ting-tong sikit dekat situ. Tak guna juga kan kita nak marah dekat amil zakat tu kan. Saat ni buat dia buka mutiara semua tu, semua orang dah marah nanti kan. Okay, so itu ideanya 916 dengan 999. Good, very good. Okay, ada satu soalan yang ditanya oleh bukan soalan, ini kenyataan oleh Cik Puan Farhana Manap, sebut bahawa 5 tahun lepas masa nikah saya minta dinar sebagai mas kahwin. Wah, dahsyat Tuan Farhana ni, minta terus ya. Apa-apa mas kahwin mesti dinar. Okey. Dan nilai sekarang lepas 5 tahun ni, nilai sekarang dah naik lebih 40%. So, bayangkan kalau waktu itu yang tahun yang sama, maksudnya 5 tahun yang lalu, yang berkahwin menggunakan dia punya mas kahwin itu menggunakan duit kertas. So apa jadi pada duit kertas dia pada hari ini? Berbanding dengan dinar yang digunakan untuk jadikan mas kahwin. So respon Tuan Hilmi, ini cerita kahwin ni. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Farhana, Puan Farhana, saya kenal ni orang Bangi ni. Jadi dia jadikan emas untuk mas kahwin. Sebenarnya ini saya rasa trend ini belum lagi menjiwai orang kita, terutama orang yang peringkat dipanggil peringkat pertengahan, umur usia mak kita, mak ayah kita tu dia masih lagi ingin bagi hantaran kahwin, kena bagi duit, kena bagi sekian-sekian lah, bagi hantaran sekian-sekian, belum lagi terbuka hati untuk emas. Saya banyak saya bimbing dia ni yang si suami, bakal suami ni nak bagi sangat-sangat emas, tapi bakal mertua tak terima. Saya bagilah. Tak tahu juga. Sebab mindset, sebab ilmu. Nak juga duit. Emas ni kau nak bagi apa kat makan kat anak aku, kat bini kau. Ada mindset macam tu. Jadi bagi saya ini sejarah tahun 2010 dulu. Biasa kita rujuk M. Nasir. Dia kahwin dengan tak silap saya 13 dinar. Pada waktu itu lebih kurang 3,000. Saya lupa, saya kena refer balik. Boleh search kat Google. Pada hari ini lebih 10,000 dah harga dia. Lebih kurang 20 tahun, saya tak pasti. Tapi nak bagi tahu, kalau kita nak kekalkan contoh berkahwin kita nak supaya hantaran itu kekal sampai bila-bila, itu kepada emas. Duit mungkin kita bagi 10,000, 20,000. Dah masa berapa tahun duit itu boleh bertahan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Sama ada habis ataupun yang kedua kerana dia sesut nilai. Duit itu sendiri tak boleh nak, purchasing power dia berkurangan. Jadi idea jadi kemas kahwin sebagai emas ni cukup baik untuk anak-anak muda. Okey, tak apa. Kalau mak ayah tak faham, bakal pengantin tu pula lah kena fahamkan ya, dengan knowledge yang ada ni kan. Dia bukan apa, sebab dia nampak bila duit ni cair. So kita boleh beli on the spot, nak beli apa pada waktu itu kan. The reason why lah, bila satu tukar kepada simpan ataupun mas kahwin dalam bentuk duit kan. So senang nak beli apa-apa pada waktu tu. Dan mungkin juga kita kena clarify Tuan Hilmi ya. Okey, katalah ini saya ambil gambaran contoh Cik Puan Farhana tadi kan. Okey, dia dapat dinar mas kahwin dia kan. Okey. Katakan tiba-tiba dia nak pakai duit. Kan, dia nak pakai duit. So daripada dinar tadi tu, kalau dia bawa dinar tu pergi dekat kedai, orang terima, tapi transaksi tu berlaku susah sikit lah sebab dia dalam bentuk
transaksi Emas. yang kita gunakan sekarang untuk duit kan. Sedangkan dia Hmm. pegang dinar emas. So bagaimana nak mencairkan dinar itu? Susah sangat ke nak cairkan? Itu soalannya. Susah sangat ke? Kalau susah, kenapa susah? Kalau senang, kenapa senang? Dan di manakah tempat untuk mencairkan emas yang kita beli itu? Yang kita simpan tu. Silakan, Tuan Ilmi. Okey, terima kasih. Soalan ini menarik soalan ini. Sebelum saya jawab soalan ini, saya nak bagi tahu dulu, emas ni dia memberikan kita ni dipanggil tempoh bertenang. Bila kita contoh tadi isu hantaran kahwin, bagi hantaran kahwin dalam bentuk emas, emas tu tetap kat situ. Dia tak membuka emosi nak belanja. Kalau duit, kalau ada 10,000 duit, kita akan terfikir, apa yang nak beli peti sejuk lah. Lagi-lagi rumah kita ni baru nak naik rumah baru, beli peti sejuk sebiji, beli mesin basuh sebiji, habis dalam masa 2 bulan saja tuan-tuan. Tapi kalau bentuk emas, dia bagi keterangan kepada kita, bagi tempoh bertenang kepada si suami ataupun si isteri. Biar je kat situ. Okey, dalam keadaan kita perlukan duit nak guna emas, macam mana? Ini antara kelebihan pada emas tuan-tuan. Berbanding kita ada aset lain, aset rumah, tanah, emas ni dipanggil istilah Inggeris dipanggil high liquidity asset. Aset yang paling tinggi kecairan dia. High liquidity asset, boleh catat. High liquidity asset. Aset yang paling senang untuk dicairkan. Sebab apa? Sebab kita boleh cairkan emas ni dalam dua cara. Yang pertama, macam Puan Farhan sebut tadi. Dia beli dengan harga sekian, kalau dia jual sekarang dapat untung. Maksudnya pertama, dia boleh cairkan emas ni dengan jual. Dengan jual settle, bila jual ni tak perlu tebus balik sebab itu dah jual dah betul ke hak milik dah. Yang kedua, maksudnya kalau dia jual, dia dapat duit on the spot ataupun ambil masa lebih kurang 1 ke 2 hari, duit itu akan dapat. Maksudnya dengan emas ni dia boleh dapat duit on the spot dalam masa 2 ke 3 hari. Tapi kalau tanah aset lain, tanah ke rumah ke, kalau dia jual, mungkin ada masa 9, 10 ataupun 10 bulan, setahun mungkin nak cari buyer lagi, nak lulus bank untuk buyer seterusnya lagi. Itu jadi isu kalau kita nak jual aset lain. Tapi emas senang untuk dijual. Yang kedua, nak liquidify, nak cair ke emas ni dengan cara gadaian. Yang 2-3 minggu lepas kita ada isu, bukan isu, ada cerita viral. Orang pergi beratur sampai 1 kilometer. 1 kilometer dekat pajak gadai. Bagi saya itu adalah salah satu cara nak manfaatkan emas. Itu bukan satu kekurangan kepada orang pembeli emas. Dia menggunakan emas ni dia ada. Kalau kita tak beli emas, nak gadai apa? Tak boleh. Jadi dengan
dengan Arhanu apa yang nama dia, Arhanu Hilmi contoh. Arhanu Hilmi dengan pajak gadai Acong ni beza dia di segi syariah lah, compliant dengan syariah ke tak. Kalau pajak gadai yang Acong ni dia tak ada upah simpan, dia guna interest. Dia guna interest. Kalau Arhanu ni guna upah simpan. Itu perkataan dia. Dan kalau kita nak dia adalah term-term yang diguna yang menjadikan dia terpatut syariah. Okey, maksudnya yang kedua, cara nak cairkan emas tu dengan cara gadai. Tapi gadai kita kena tebus balik dan dia ada kos upah simpan 1% lebih kurang, ada yang bagi lebih kurang daripada 1%, 0.5% setiap bulan upah simpan tu kena bayar. Tapi kena tebus balik emas tu. Kena bila tebus kita boleh bawa balik emas kita balik. Emas kita tak jual tapi kita manfaatkan emas yang kita ada. Okey, baik. So itu caranya. So nampak tak dia kita okey, point dia perbincangan kita ini sebenarnya dia mungkin sangat orang akan follow perbincangan ini yang mana yang dapat bersama-sama pada pagi ini kan. Orang yang ada duit orang ingat syarat dia kita cerita terus terang ni, orang yang ada duit. Yang tak ada duit dia memang tak boleh nak beli emas lah sebab emas perlukan duit untuk dibeli kan. So kena ada satu lagi step iaitu cari duit dulu, dapatkan duit itu sebut and then barulah simpanan duit itu sekarang ni. Ceritanya simpanan duit kita yang dalam bank tuan-puan tu, yang beratus-ratus ribu tu. Kan? Adakah ia selamat? Ceritanya, adakah ia dilindungi nilai dia? Selamat memang tak akan hilang insya-Allah lah, itu jaminan daripada bank. Tapi nilainya itu semakin hari semakin susut kerana dimamah dengan inflasi. So ideanya ialah kita nak keluarkan, sebenarnya kita nak convert sebenarnya, tak ada apa pun. Kita nak convert. Tukar. Kita nak tukar sejumlah wang kertas kita itu kepada emas dengan ratio-ratio tertentu. Ada soalan-soalan sebelum ditanya tu, berapa banyak ratio nak kena tukar? Mungkin ayat dia tulis sendiri adalah berapa ratio yang perlu digunakan untuk buat pelaburan. Sebenarnya sebab orang nampak emas ni masih melabur tu, itu yang nak kena ubah tu. Kita satu hal melabur, satu hal, satu lagi adalah menyimpan. Kita nak tempat yang sama, kaedah yang sama menyimpan, cuma kita nak convert di tempat yang lain dalam bentuk emas yang fizikal. Itu ceritanya. Okay, so ada satu respon daripada Panglima Hafiz. Ini orang Sarawak juga ni.
Silakan. Okey, pada saya emas ni dia banyak faktor. Dia bukan sahaja sebab demand dengan supply, tapi disebabkan krisis. Sebab krisis macam COVID, sebab krisis peperangan ekonomi antara US dengan China memberi kesan, dan juga sebab demand. Kalau contoh dalam satu tempoh orang perempuan ni suka pada emas, contoh suka sangat-sangat lah, mereka beli emas tu berlebihan pada waktu itu, demand tu bertambah, harga emas naik juga. Tapi bagi saya, jawapan saya dia banyak faktor, bukan sahaja supply and demand tetapi faktor-faktor yang lain-lain lah. Faktor terutama ekonomi dunia yang semakin jatuh ini, emas tu menjuarai, emas berkuasa pada waktu tersebut. Ya, okey, baik, terima kasih, alhamdulillah Tuan Hilmi. Okey, ada lagi, hujung-hujung ni tu soalan makin banyak ah. Kita dah pukul 11, 6 minit. Hujung ni soalan makin banyak. Maknanya tanda-tanda orang mula faham perbincangan ini adalah apabila soalan makin banyak. Itu kan. Kalau tak ada soalan, ini yang kita takut ni, dia create tak tahu faham ke tidak ni. Okey, ada seorang teman saya ni, teman lama saya ni, waktu berkhidmat dengan zakat, dengan saya pernah menjadi pensyarah 9 dulu di College Medical Science, Datin Siti Halus Abdullah. Beliau tanya soalan ni. Assalamualaikum Ustaz, saya dan juga Tuan Hilmi, terima kasih kerana berkongsi ilmu. Akak nak tanya, adakah dicadangkan duit simpanan kita ditukar kepada emas? Kita dah respon benda ni sebenarnya ni. Cuma cadangan kita berapa banyak? Convert semua ke? Kan, convert semua ke? Berapa banyak? Okey, satu. Kemudian yang kedua, soalan kedua, adakah beli emas perhiasan lebih baik daripada beli dinar emas? Okey, dinar emas tu sendiri maknanya jongkong lah ya, bar. Tak semestinya dinar, dia ada banyak bentuk kan. So perhiasan 916 ataupun dinar emas jongkong bar yang 999. Which one is the best? Itu soalan daripada Datin. Dua soalan Dua Okey. Silakan Tuan Hilmi. Dua soalan. Okey, untuk adakah baik simpanan duit kita ni tukar pada emas? Premis saya baik. Tapi banyak mana kita nak convert? Saya nak petik beberapa pakar yang saya pernah baca buku-buku dia. Yang pertama kita nak petik daripada luar lah, daripada US sana tu. Nama dia Michael Maloney. Nama dia, tuan-tuan boleh cari Mike Maloney. Michael ataupun Mike Maloney. Dia ni dah memang totally dia ada kesedaran emas ni cukup tinggi. Dia buat buku How to Invest in Gold and Silver. Dia mencadangkan semua wealth dia. Dia bukan mencadangkan, dia sendiri secara personally, secara peribadi dia tukar kepada wealth dia, kekayaan dia semua 100% pada emas. 100%. Mike Maloney ni. Yang kedua saya nak petik Robert Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki. Siapa tak kenal Robert T. Kiyosaki ni, dia pun buat buku juga, buku pasal emas juga, saya tak ingat tajuk dia. Dia kata tak payah tukar semualah. Sebab duit kita ni kita nak makan juga kan, kita nak belanja juga dan kita nak simpan untuk dana kecemasan. Dia kata 30% daripada kita punya wealth, our wealth convert to gold. Maksudnya 30% daripada duit kita ditukar kepada emas. Okey, 30% ada orang kata banyaklah 30%. Contoh dia ada 1000, dia tukar 300. 700 lagi dia gunalah untuk bayar bil, untuk beli makanan, untuk bayar belanja-belanja semua tu. Kita ambil local punya. Itu kalau contoh kecil lah kan. Kalau contoh besar, duit dia kata 100,000, dia convert 30% maknanya 30,000. Baru nampak banyak kan, okey. Betul. Yang local punya, kita ambil yang local punya, Aziz Ali, dia kata, saya tak bawa buku dia, Masa untuk Emas. Tuan-tuan boleh cari buku dia. Dia kata 10% saja daripada duit kita ditukar pada emas. Itu nak secure dari segi inflasi, secure dari segi kita rasa ada simpanan dalam bentuk kita terdesak, macam kita boleh guna untuk gandai, secure. Untuk nak security duit kita tu 10%. Saya punya cadangan, ada tiga toko tersebut. Saya punya cadangan, saya rasa cukup lah kalau mampu buat simpanan 1 dinar sebulan ataupun 1 gram sebulan. Mindset habit menyimpan dulu, nanti secara automatik kita akan rasa bestnya 30%, bestnya 50%, dia akan rasa sendiri kenikmatan tersebut. Mula dulu 1 dinar 1 gram sebulan. Okey, saya dapat idea tersebut. Jadi Tuan Hilmi mencadangkan jadikan habit. Ini bagus untuk mereka yang mungkin income tak berapa banyak lagi.
Sebab ingat ya, topik kita ni kena ada income dulu ya. Kalau tak ada income memang tak boleh buat. Kita cakap terus terang ni. Sebab kita tak nak kadang-kadang orang datang seminar-seminar ni, dia kata orang tak ada duit pun boleh buat ni. Kan? Sebab dia nak klien. Kita tak mahu benda tu. Kita tak mahu prejudice. Kita cakap betul-betul. Benda ni kalau tak ada duit memang tak boleh buat lah. Memang you tak boleh convert to emas. Okay. Untuk orang yang baru berjinak-jinak, income dia tak kuat mana, tak banyak mana sangat, okay. So boleh pakai idea Tuan Hilmi itu, iaitu jadikan habit 1 bulan 1 gram. 1 gram lebih kurang dalam berapa tu Hilmi? 270 260 lah. 160. Harga dia akan naik turun sikit-sikit naik kan, macam tu kan. Bergantung sebab dia bergantung pada harga emas semasa pada waktu itu. Okay. Sebulan. So you invest untuk itu saja. Bukan invest lah, you simpan lah untuk itu. Okay. Convert. Convert. Bagaimana pula dengan orang yang duit banyak ni? Bila dia dah dengar perbincangan kita kan, dia kata matilah duit aku dalam akaun tu ada berapa ratus ribu tu, bila semua dah jadi nilai kosong nanti, macam mana ni duit aku ni? So dia dah mula rasa macam aku nak kena convert lah sikit ini kepada emas. So come back, idea kepada Tuan Azizi tu 10%. Jika Robert T. Kiyosaki mengatakan apa tadi? 30%. 30% daripada wealth kan, daripada kekayaan, betul? Ke daripada simpanan? Semua daripada lah. wealth. Daripada kekayaan dia. Semua nilai-nilai kekayaan. So kena calculate lah kekayaan dari segi rumahnya, calculate semua nilai-nilai tu berapa. Sebab ada orang, kadang-kadang dia tak kira semua-semua ni. Dia cuma nampak duit dalam simpanan dia sahaja ya. Bila dia kira semua kekayaan dia, akhirnya dia tahu, rupanya aku ni dah millionaire lah. Contohnya. Kan? Dia cuma nampak millionaire tu pada simpanan dia sahaja kan. Duit simpanan aku tak banyak mana ni tak jadi millionaire. Tapi bila dia campur dengan rumah, harta pusaka lagi, yang dipusakakan kepada dia, campur-campur semua. Okay. So inilah nilai yang perlu ditukarkan kepada itu. Ingat ya, kita tak cadangkan semua walaupun ada orang buat kan. Macam apa tadi nama tokoh tadi Tuan Hemi yang awal-awal tadi sebut tu? Michael Maloney. Dia kata, saya rasa ada point, teruskan. Dia kata apa, tukar semua kan. Yelah, logiknya kalau tukar semua, habis tu kita nak bayar zakat macam mana? Zakat pakai duit. Kan? Bila dah semua jadi emas, nanti bila sampai masa cukup haul nisab nanti kita nak bayar zakat pakai duit. Makan minum pakai duit. Minyak kereta pakai duit. So logik juga untuk kita simpan sejumlah wang untuk movement ekonomi kita. So orang yang kata dengan convert emas boleh merencatkan pergerakan ekonomi, boleh membantukan pergerakan circle of economic ni, itu kita lihat macam tak kena. Sebab kita bukan suruh tukar semua, iaitu hanya melindungi 30%. Kalau ambil yang Robert Kiyosaki lah ya, kalau ambil yang 10% daripada kekayaan kita, supaya in case apa-apa berlaku di masa hadapan, kita ada nilai yang masih dipegang tanpa tergugat apa-apa. Itu ideanya. Again, dia bergantung pada kita. Kalau rasa ada soalan nombor 2 ni. Ada nombor 2. Soalan nombor 2 tadi. Perhiasan ke dinar ke jongkong? Dia macam ni tuan-tuan ya. Dia bergantung kepada kita. Kenapa kita beli emas? Nak beli untuk perhiasan? Go on. Teruskan beli untuk perhiasan. Kita pakai. Kita rasa seronok tu pada pakai. Kalau kita tak pakai, sia-sia kita beli barang kemas. Dan bila kita beli barang kemas ni dia 916, kita faham ketulinan dia tak akan jadi 99.9. Dia kalau kita nak jual ataupun kita nak gadai, dia based on ketulinan tu. Jadi dia kena ambil masa lebih lama untuk dapat keuntungan lah. Kalau kita nak kata perhiasan ni sebagai untuk simpanan ataupun pelaburan. Jadi cadangan saya, kalau kita nak beli untuk perhiasan, go on for perhiasan, barang kemas, tak ada masalah. Kalau kita tak nak beli untuk, kita memang nak betul-betul untuk buat simpanan, tak payah beli barang kemas, beli jongkok emas yang 99.9 ataupun dinar yang 99.9. Banyak syarikat-syarikat yang jual jongkok emas dengan dinar yang ketulinan yang paling tinggi. Itu jawapan saya untuk soalan kedua. So bergantung pada tujuan dia. Pada tujuan dia. Kalau nak pakai, pakailah. Pakai. Belilah barang kemas. So nak tambah sikit dari segi zakat pula kan. Kalau puan-puan pakai, puan-puan lah, tuan-tuan tak boleh pakai emas kan. Kalau tuan-tuan pakai emas, dia akan jadi perhiasan. So zakat perhiasan ni dia apa? Sebenarnya tidak ada dalil yang mengatakan bahawa tidak ada zakat terhadap emas yang dipakai. Ini menariknya bila pakai. Tak kena zakat lah maksudnya. Dia tak kena zakat. Sehinggalah apabila dia melebihi uruf. Uruf ni tengok negeri masing-masing. So kalau pakai tak kena zakat. Itu bestnya lah, pakailah. Tukar-tukar lah, jangan pakai semua kan. Tukar-tukar. Tapi seandainya simpan, dia kena zakat.
kan. So macam dia tak happy pula dengan zakat. Kalau saya happy sebab saya dah jadi pembayar zakat emas. Kan? Kalau saya happy kan. Kita okey untuk nak membayar zakat emas tu sebab kita dah cukup cukupnya. So, itu tanda-tanda menunjukkan kita dah keluar daripada miskinan miskin kan kepada kaya kan. Tapi ada orang kata zakat tu satu susut nilai juga kepada emas. Siapa kata emas ni tak ada susut nilai? Zakat kena bayar. So, macam mana Tuan Hilmi? Mungkin boleh kita cerita sikit sejarah zaman Nabi. Apa yang berlaku pada zaman Nabi? Sebab zaman Nabi tidak ada jongkong emas. Betul, Nabi tak gold bar apa semua tu. Mungkin ada sejarah tertentu yang kita boleh belajar daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih meyakini perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Tuan Hilmi. Okey, saya bermula dengan zakat dulu okey. Tuan-tuan, saya pengalaman saya lah dengan bimbing lebih kurang 1,000 lebih orang penyimpan emas ni, memang soalan pasal zakat, simpan emas ni 1 gram berapa kena keluarkan zakat Jadi mindset orang simpan emas ni, dia fikir zakat, emas, zakat, emas, zakat. Bukankah dengan cara macam tu dia boleh dekatkan kita dengan Tuhan? Kan? Beli emas 1 gram dah fikir pasal zakat. Jadi mindset macam tu, kamu lebih takarub dengan Allah SWT. Jadi bila saya mendekatkan dengan Allah SWT, mendekatkan. Melengkapi rukun Islam yang keempat tu. Betul. Ya, lepas tu jawapan saya yang kedua, bila kita simpan zakat ni, kalau hukum fiqh, zakat maksud dia, mufradat dia adalah, kita belajar dulu masa sekolah menengah dulu. Zakat adalah ziyadah, bertambah. Kalau kamu bayar zakat, akan Allah tambahkan keberkatan rezeki. Kita bagi 1,000, mungkin Allah tambahkan 10,000, 100,000. Allah tambah 7 tangkai daripada zakat kita. Allah mengherdik orang yang ada simpan emas dan perak. Saya sebut sebuah ayat Quran. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azamin alim. Allah mengherdik orang simpan emas dan perak ni tapi tak nak keluarkan zakat. Berilah berita gembira kepada mereka ini dengan azab Allah yang cukup pedih. Maksudnya Allah mengherdik orang simpan emas ni tapi tak nak keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab orang simpan emas ni dia sayang, nak keluarkan zakat pun dia sayang. Jadi kita jangan salah faham tentang zakat. Zakat adalah perintah Allah untuk orang kaya. Dalam rukun Islam ada 5. Zakat dengan haji adalah untuk orang yang ada duit. Kalau kamu layak keluarkan zakat, kamu dia orang kaya dah. Kita nak lengkapkan 5 rukun Islam ini, kena ada zakat, kena ada kemampuan untuk pergi haji. Jadi poin saya kat sini, bergembiralah kalau kita mampu keluarkan zakat. Fokus simpan emas ni cukup 85 gram. Cukupkan 85 gram cepat-cepat supaya kita mampu keluarkan zakat cepat-cepat.
916 dan 4.25 gram. 4.25 gram tu standard sampai hari ni, satu dinar pada hari ni pun 4.25 gram juga. Adalah bertiga tolak daripada zaman Nabi dulu. Jadi Nabi, kenapa Nabi guna dinar? Itulah kelebihan. Kalau kita nak kata Nabi tak ada gulba, tapi Nabi guna dinar. Dinar itu sebagai mata wang pada zaman itu. Jadi Nabi mengiktiraf kegunaan emas dengan perak. Kenapa kita kata hari ni Nabi tak guna gulba, tak ada penggunaan emas? Itu salah satu benda yang kita kena perbetulkan lah. Itu pendapat saya. Sebab tu kita kata ini adalah falasis. Apa maksud falasis ni? Iaitu nampak macam betul. Betul lah, zaman Nabi tak ada jongkong emas. Jadi kenapa kita nak buat apa yang Nabi tak buat kan? Betul, itu nampak betul. Tapi kalau kita selidik lebih dalam, ada sebab-sebab yang tertentu kenapa jadi begitu. Rupa-rupanya memang Nabi sendiri dah guna emas untuk transaksi pada zaman kerajaan Madinah kan, pemerintahan dalam kerajaan Madinah itu. Sebelum itu pakai butter lah, sebelum jahiliah pakai butter kan. Start daripada itu Nabi dah gunakan emas dan juga dinar. Itu pun duplicate sistem itu daripada Rum dan juga Parsi. Okey, so saya kira Tuan Hilmi hampir sejam lebih sebenarnya kita discuss ini. Sejam kita menunjukkan bahawa ramai lagi ni yang tanya soalan-soalan ni sebenarnya ni. Antaranya mungkin dah terjawab ni, cuma tambahan sikit tentang silver itu, iaitu ada teman kita tanya daripada awal tadi, ratio. Ini mungkin dia minta nasihat ratio, cash berapa, nak simpan emas berapa, nak simpan silver berapa. Kita dah cakap tadi ratio tu kan, 30 10 kan. Kali ni ada tambahan silver pula. Silver ni mungkin kita cerita tajuk lain tu, Hilmi, boleh? Boleh. Boleh. Kita kalau kita campur di sini nanti kita akan confuse lah kan. InsyaAllah kita akan buat lepas raya insyaAllah. Sebab dikatakan silver ini, perak ini adalah laluan lain untuk orang yang tak mampu untuk simpan emas. Menarik juga. Dia tak mampu simpan emas, tapi dia boleh gunakan perak ini untuk ganti kepada emas dulu. Sebab silver sekarang ni murah. Sangat murah. Dan bacaan orang-orang ekonomi melihat bahawa perak ini akan memiliki demand yang tinggi di masa akan datang. So mungkin kita reserve dahulu tentang ratio perak. Yang ada setakat yang kita belajar adalah cash dengan emas. Apa ratio ni? Ya. Okey, sebelum kita bersurai Tuan Hilmi, ini saya nak tanya Tuan Hilmi sungguh-sungguh ni ya. Baik, kita dah ada knowledge ni. Seandainya penonton, puan-puan yang ada niat sekarang dah terdetik, kat mana lah aku nak cari emas ni? Kat mana aku nak beli emas ni? Sebab ada soalan tanya daripada Ani Shuji, bagaimana simpanan terbaik untuk dinar? Simpan sendiri atau simpan dengan agensi yang bertauliah? Ini yang saya nak tanya. Kalau nak beli emas, daripada siapa kita nak kena beli? Kedai-kedai emas ke? Kan kedai-kedai emas yang jual kat tepi jalan tu ke? Atau ada agensi-agensi yang tertentu? Satu. Kemudian bila kita dah beli, kita nak suruh dia tolong simpan dekat kita ke? Ini saya ambil balik soalan tadi. Atau kita nak simpan sendiri? Mana yang terbaik? Kalau ada kriteria yang tertentu yang boleh kita share dengan penonton, kedai mana, kalau tak ada kedai mana pun tak apa, yang penting kriteria. Sebab kedai ni dia boleh berubah-ubah kan, in future tiba-tiba kedai lain pula muncul kan. So yang kita nak kriteria supaya kita boleh cari sendiri nanti. Silakan Tuan Hilmi. Okey, Tuan Soleh, saya ke belakang sikit sebab tadi saya rasa ada satu soalan yang saya kena jawab. Beza pelabur dengan penyimpan lah, saya nak jawab sikit yang tu sebab ada yang ada bajet besar. Contoh ada 10,000. Kalau bukan 10,000, ada 100,000. Kalau 100,000, kalau nak tukar pada emas, dia dah kategori pelabur. Sebab pelabur emas ni dia ada beza. Saya nak guna pelabur dengan penyimpan. Pelabur ini dia beli pada harga sekarang, harga lebih murah, mesti harga mahal dia jual. Itu kategori pelabur. Dia kena belajar sikit ilmu teknik pasal emas dan minimal dia kena beli adalah 100 gram. Lebih kurang 25,000. 25,000 tukar pada emas, disimpan sikit sebab apa? Sebab harga dia lebih rendah dan dia punya spread dia lebih kecil. Kalau beli dengan gulban yang lebih besar. Kalau penyimpan emas ni dia tak fikir pun pasal harga. Dia fikir beli segram sebulan itu nak selamatkan dia daripada boros, nak selamatkan daripada inflasi, nak selamatkan dia daripada kejatuhan nilai mata wang. Itu just untuk nak secure saja. Dia tak fikir pasal harga. Dia merdeka, dia seorang pembeli yang merdeka. Okey, berbalik pada soalan tadi. Soalan tadi saya tak bagi.
tak bagilah syarikat A ke B ke C yang saya nak begitu neutral. Tuan-tuan boleh ke Facebook saya, ke Telegram saya, tuan-tuan boleh tahulah saya ni jual emas daripada mana. Cuma saya bagi kriteria, 5 kriteria ni tuan-tuan kena survey, kena Google, kena pergi tanya, itu barulah kita dapat kepuasan nak cari emas yang terbaik. Kriteria yang pertama adalah harga. Ini memang siapa-siapa tanya kenapa harga ni sekian-sekian mahal, murah. Bagi saya macam ni, saya nak buat moderate lah. Harga kita kena cari harga yang tak begitu mahal dan tak begitu murah. Harganya sederhana yang bersama dengan package. Ada education, ada sekian nanti saya akan ceritakan kriteria yang seterusnya. Maksudnya harga itu berpackage. Kalau kita beli harga murah tak guna juga tapi kita tak ada ilmu. Kalau kita pergi beli dengan harga mahal tak ada guna juga kalau kita susah nak dapat emas kita. Itu bagi saya yang pertama harga. Yang kedua spread. Spread ni begitu teknikal bagi orang yang baru, tapi saya kena bagi tahu juga sebab spread ni dia perlu untuk kita tahu. Spread ni kalau istilah bahasa Melayu kita panggil susut nilai. Spread adalah susut nilai. Tapi kalau kita pergi ke Indonesia, kita tak guna susut nilai. Dia guna selisih harga. Selisih harga kita beli dengan harga kita jual tu berbeza. Contoh harga saya beli pagi ni, saya nak jual petang saya nak jual terus. Memang kita akan ada kerugian sebab spread. Jadi tuan-tuan kalau nak cari emas yang betul, yang sesuai lah, yang betul, kena cari spread yang paling minima. Paling minima bagi saya 6 ke 9% ataupun bawah 10% itu dipanggil spread yang sesuai. Saya pernah pergi ke Seremban, saya tak cerita kedai apa, saya pernah survey gold bar dia, gold bar 1 gram 999.9, saya tanya kalau nak jual balik berapa spread, dia kata 15%. Kalau tercabut sale, dia punya sarung tu, automatik dia jadi 30%. Jadi siapa yang beli emas dia rugi lah. Rugi. Jadi poin yang kedua, kalau puan pergi ke kedai emas tanya. Kalau syarikat mana-mana je tanya. Kalau nak jual balik berapa spread. Okay, yang ketiga adalah service center, service branch yang banyak. Sebab ada yang saya tahu syarikat-syarikat ni satu je dia ada dekat Singapura. Satu je pun tu pun kat Singapura, bukan kat Malaysia. Ada satu lagi syarikat jadi kat KL saja. Kalau nak apa-apa urusan kena berurusan dengan KL. Jadi itu merumitkan. Bagi saya kalau nak cari yang kedai emas ataupun nak beli emas, carilah yang kita boleh dapat servis dengan optimum. Mungkin negeri-negeri masing-masing cari cawangan-cawangan yang ada syarikat tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah urusan nak jual beli yang mudah. Sebab ada yang kita, contoh dia beli dengan gold bar yang besar, dia beli 1 kg. Beli 1 kg, tiba-tiba nak jual balik, tak boleh. Sebab apa? Sebab syarikat tersebut tak mampu nak beli balik dengan amount yang banyak. Nak jual boleh tapi nak beli balik tak mampu. Jadi saya nak menasihatkan tuan-tuan kalau nak beli emas, beli syarikat yang boleh mampu jual balik walaupun berapa kg sekalipun. Tanya 2 dia. kg tu, tanya dia, mampu tak jual beli balik ni, emas saya beli ni. Tanya dia. Kalau tak mampu nak beli walaupun 10 gram tak mampu nak beli, apa poin beli dengan syarikat tersebut? Rugi kita. Kita terpaksa jual kat kedai lain. Kita terpaksa terpaksa menagih kasih sayang daripada kedai lain. Rugi. Yang kelima, poin saya terakhir. Yang terakhir adalah pastikan stok tertiada had. Stok tiada had macam mana tuan-tuan? Sebab emas ni ada musim dia. Macam sekarang ni, tengok orang yang penjual emas ni dapat keuntungan yang berganda-ganda musim COVID ni. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi demand tinggi musim ni sebab tu saya sebut tadi. Bila harga emas naik tapi orang beli juga. Sebab apa? Sebab orang takut panik dengan COVID ni. Ada syarikat-syarikat emas tak mampu nak supply. Dia kata tak boleh dah habis stok dah. Tak boleh nak jual lagi. Rugilah kalau kita pergi kedai macam tu. Jadi cari kedai yang tak ada, unlimited stok. Dia boleh supply berapa sahaja. Cuma mungkin isu sikit sampai lambat tu bergantung pada demografi lah. COVID ni susah nak bergerak. Itu ada isu sikit demografi. Itu tak masalah. Bagi saya stok tiada had itu poin yang terakhir saya. Cari 5 poin ni, insya-Allah jumpalah syarikat yang sesuai dengan anda. Simpan sendiri atau bagi agensi yang menyimpan? Okey. Bagi saya macam ni. Kita beli emas tu sendiri adalah dia berdiri dengan diri sendiri. Saya tak galakkan kita beli dan kita bagi company tu simpan. Kalau itu dalam bentuk fizikal lah, kalau account tu itu lain cerita. Kalau fizikal bagi saya kita simpan sendiri. Sebab apa? Sebab bila kita simpan sendiri ni, contoh orang yang pergi pajak gadai yang sebelum ini,
Sebab dia ada dalam simpanan dia. Kalau dia simpan dekat company tu, nak pergi ambil dekat company lagi, nak pergi buka deposit box lagi, itu mungkin ambil masa. Kalau ada dia dekat diri dia sendiri, dia senang untuk jual ataupun untuk pergi ke arah tu. Bagi saya kalau sikit-sikit, kalau bawah 100 gram simpan sendiri saja. Kalau atas 100 gram ke atas lah, kalau 250 gram ke 1 kg ke berbaloi lah kalau dia simpan kat di safe deposit box. Mana-mana lah, bank pun ada, syarikat-syarikat yang supply, yang ada servis safe deposit box ni boleh gunakan servis mereka. Jadi jawapan saya macam tu lah. Bagi saya kalau kecil-kecil tu baik simpan sendiri sebab kita suka tengok, seronok tengok satu-satu. Atau nak buat macam Alibaba punya lapuk kan, korek tanah dalam rumah tu, simpanlah dalam rumah itu saya tak galakkan tuan. Itu baru kalau boleh macam ni lah. Sebab ada isu orang yang simpan emas dia letak tempat yang tersembunyi, dia mati, dia meninggal. Orang pewaris ni dia tak tahu dia ada simpan tempat tersebut. Jadi masalah dia ada jual rumah orang dapat ini ada cerita betul-betul berlaku. Dia letak dekat aircon. Dekat aircon terosak, technician pergi ambil aircon, sekali-sekali ngamas sekali. Jadi rugi macam tu saja. Ma'assalamah ila liqa. Jadi kalau kita nak simpan kat rumah, pastikan dalam rumah tu tahu yang kita simpan dekat mana-mana. Kalau kita meninggal, ada. Dia boleh simpan tapi dia kena lapik pula dengan wasiat tertentu ya, dengan supaya ada ahli keluarga yang tahulah, bukannya simpan diam sampai orang tak tahu langsung. Okey, baik. Terima kasih Tuan Hilmi. Sebenarnya ada lagi satu soalan ni, saya kira dah terjawab soalan kita ni, iaitu perbezaan emas fizikal dengan simpan secara virtual. So mungkin virtual ni balik kepada cryptocurrency tadi lah kan. So discussion agama jelas tentang ini, selagi mana tak nampak ain, selagi itulah kita ada unsur guru di situ dan menyebabkan jatuh haram kan. So kena nampak, itu isunya. Sebab itu kita bercakap tentang emas fizikal. Emas fizikal ni ya, topik kita tuan-puan daripada awal tadi adalah kita nak beli emas fizikal. Memang nampak, pegang pada tangan kita. Ni bukan cerita kita nak virtual buat dalam bentuk online dan sebagainya tanpa memegang emas tersebut. Tidak Okey, saya nak ulang balik 5 poin tadi Tuan Hilmi sebagai kesimpulan pertemuan kita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton, ada yang juga yang baru menonton, sempat menonton, boleh jangan lupa untuk tuan-puan share masuk dulu ke dalam profil masing-masing ya, sebab kadang lepas habis ni dia nak cari balik tak jumpa, takut tak jumpa kan. So biar ada share dulu dalam profil masing-masing. So
untuk kita jual pun kita boleh buat online saja dan dia boleh menerima dengan hati terbuka. Okey, cari yang ada kriteria itu. Dan yang kelima ialah stok yang tiada had. Yang ni saya nak tanya, macam saya nak tanya je kalau saya jumpa company ni kan, saya nak tanya mana dia dapat emas banyak-banyak ni. Kan? Ceritalah dekat kami pun nak pergi cari juga kalau dapat lah kan. Tentu dia ada tempat yang tertentu, channel yang tertentu, dan pastinya bukan melibatkan negara Malaysia sahaja. Dia mesti ada melibatkan negara luar juga kan untuk dapatkan stok emas tersebut. Yang menyebabkan kadang-kadang ada delay lah sikit. Mungkin sehari dua, seminggu dua untuk dia prepare emas yang kita beli itu. Baik Tuan Hilmi, alhamdulillah saya kira apa yang disampaikan ini sangat menepati perbincangan kita. Terima kasih Tuan Hilmi Kelantan. Alhamdulillah ilmu Tuan Hilmi sangat berguna untuk kami. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya perbincangan kita ini. InsyaAllah kita set satu lagi topik perak pula. Boleh? Perak pula. Perak pula. Mungkin ada orang dia kata okey aku tak ada duit ni nak beli emas 1 gram dah 200 lebih kan. 10 gram baru dapat gold tu 10 gram dah berapa 2000 lebih tu. Wah ini sama dengan 2,600. Ini sama dengan gaji aku sebulan contohnya. Saya dah gaji aku 3-4 bulan baru cukup ni. Jadi aku tak boleh lah emas ni. Jadi ini bukan topik aku lah Ini bukan cerita aku ni. Dan mungkin dia ada teringin niat dia ada. Mungkin silver, perak adalah alternatif untuk dia. Sebab silver lebih murah tapi memiliki konsistensi yang sama. Sebab dinar dengan dirham kan. Dirham ni daripada silver kan. Dinar ni daripada emas. So mungkin insyaAllah di masa akan datang, mungkin lepas raya lah kita set balik. So kepada penonton yang nak tahu topik ni, keep in touch dengan kami. So saya lepaskan Tuan Hilmi dahulu di sini. Saya nak buat kesimpulan sikit lepas ni. Terima kasih Tuan Hilmi atas Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Salam orang Kelantan. Sayang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, itulah dia New Norm Talk Show, satu slot kami manfaatkan, kami gunakan untuk berbincang isu-isu semasa di musim PKP ini. Hari ini kita memilih topik emas atau duit, apa pilihan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kepada mereka yang nak tahu lebih tentang ini, yang nak komunikasi dengan kami selepas ini, mungkin nak tanya di manakah lokasi tempat-tempat yang terbaik untuk membeli dan mendapatkan emas, saya tinggalkan nombor telefon ini 013-560-6556. Tuan-puan boleh hubungi nombor ini. Kami akan communicate dengan tuan-puan yang berminat untuk mendapatkan emas. Sebagai contoh, saya Jumaat yang lalu, Jumaat lepas, saya dapat klien daripada Egypt, daripada Mesir, communicate dengan saya nak beli emas, jongkong emas lah ya. Jadi apa yang saya buat ialah kami guna, sebab dia klien baru, jadi tak tahu nak pakai sistem. Sebab kita tak pegang duit ya, tuan-puan yang membeli emas sendiri. Kita hanya tolong membantu, menyelia, supervise macam mana cara nak membeli sahaja. Jadi saya gunakan Zoom, sebab Zoom kan kita boleh show kita punya desktop, laptop kita tu boleh tunjukkan sistem tu. So pakai Zoom, step by step aja, A sampai Z, sampailah beliau dapat membelinya. Ini daripada klien saya daripada Mesir dapat beli. Alhamdulillah, orang Malaysia tapi tengah belajar di sana, jadi beli. Dan cara saya nak tunjukkan betapa mudahnya hari ni untuk membeli emas. Just kita communicate, masukkan dalam Zoom, kita discuss dalam itu, dan saya akan tunjukkan step by step bagaimana caranya. Jadi kepada yang berminat, yang nak tahu lebih ni, ini numbernya 013-560-6556. Terima kasih kepada yang menonton. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat, dan juga kepada teman-teman kita yang duduk di Sarawak. Kita ucapkan juga hari gawai kepada mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selama 1 jam lebih, tuan-tuan nampak gambar di belakang ini adalah Sainet berhubung. Apa maksudnya? New Norm Talk Show adalah untuk membuatkan sel-sel otak kita berhubung. Semakin banyak knowledge yang kita temui, semakin tepat keputusan yang kita akan lakukan. Terima kasih. Bertemu lagi kita di lain waktu tuan-tuan sekalian. Terus keep in touch. Like, share. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.